Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli bin Saludin, Fellow Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM Bahni, Selangor, merangkap tokoh warisan kebangsaan orang hidup. Hari ini saya nak bercerita pasal riwayat hidup Laksmana Hang Nadim 1436-1556 Masihi. Ya, saya berada di Pulau Besar sekarang ni. Nama asal beliau ialah Hang Nadim. Dilahirkan pada tahun 1536 Masihi di Pulau Besar, tuan-tuan dan puan. Jadi mana Pulau Besar ni hebat. Bapanya ialah Hang Jebat, seorang panglima Sultan Mansur Shah. Hang Jebat ialah Datuk Bentara Kanan. Ibu Hang Nadim ialah Dang Wangi atau Dang Baru atau Dang Inang Seh, binti Said Tanudin. Setelah bapanya dibunuh, ibunya melarikan diri ke tempat datuknya, iaitu di Pulau Besar ini sendiri. Penduduk pulau itu banyak yang berketurunan Said Tanudin dan Maulana Ishaq. Setelah Said Tanudin membuka pulau ini pada tahun 1420 Masihi, Pulau Besar amat terkenal menjadi pusat kesufian Islam. Ramai ulama dari Pasai, Kelantan, terutama ketika kerajaan Cermin dan Jeddah datang. Pada tahun 1495 Masihi, rombongan ulama Pasai yang diketuai oleh Maulana Ishaq atau Maulana Yusuf dan Said Ismail datang ke pulau ini. Rombongan ini berjumlah 46 orang, iaitu terdiri dari 6 orang perempuan dan 40 orang lelaki. Kebanyakannya adalah ulama, tuan-tuan dan puan. Setelah lahir Hang Nadim, beliau diserahkan kepada Hang Tuah untuk dididik. Anak yatim ini dididik Hang Tuah seperti anaknya sendiri. Hang Tuah juga ada anak lelaki, iaitu Tun Biajit dan Tun Guna. Ketiga-tiga mereka dididik dengan ilmu agama dan ilmu persilatan. Pondok pesantren waktu itu di Upih dan Pulau Besar. Mereka dihantar ke Pulau Besar. Ya, waktu itu Said Tanudin masih lagi hidup. Said Tanudin wafat pada 1510 Masihi dan makamnya ada di Pulau Besar, tuan-tuan dan puan. Ya. Setelah dewasa, Hang Nadim dikawinkan dengan Tun Mas Jiwa binti Hang Tuah. Laksmana Hang Tuah masih menjadi Laksmana Melaka. Setelah Laksmana Hang Tuah hilang, jawatan Laksmana diserahkan kepada Laksmana Khoja Hasan. Khoja Hasan sebelum itu berjawatan Temenggung. Setelah Khoja Hasan menjadi Laksmana, jawatan Temenggung diberikan kepada Temenggung Tun Hasan bin Tun Mutahir. Pada tahun 1510 Masihi, satu peristiwa yang dahsyat berlaku atas khianat orang Tamil Muslim. Terjadilah pembunuhan 4 orang pembesar Melaka, iaitu ini saya nak cerita pada ketika ini, sejarah pada ketika ini. Pada ketika itulah. Yang pertama, Bendahara Tun Mutahir, bendahara yang telah dibunuh. Yang kedua, Temenggung Tun Hasan, anak bendahara pun dibunuh. Tun Ali, menantu anak saudara bendahara pun dibunuh. Yang keempat, Sri Naradiraja, abang bendahara dan besan bendahara pun dibunuh. Selepas peristiwa ini, Laksmana Khoja Hasan dipersalahkan kerana tidak siasat hal yang sebenar. Khoja Hasan dipecat dan dihalau dari Melaka dan beliau balik ke Pasai dan menuntut lagi ilmu agama. Itu hebatnya orang pada ketika itu. Beliau ialah anak ulama yang mentafsirkan kitab Darul Mazlum, iaitu Maulana Said Ibrahim Patakan Ismail bin Maulana Said Barakat Nurul Alam bin Maulana Said Husin Jamadil Kubra. Maulana Said Patakan Ibrahim Ismail ialah bapa kepada Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim ialah ketua Wali Songo yang juga dikenali dengan Sunan Maghrib. Nama sebenar Khoja Hasan ialah Maulana Said Fadillah. Dikatakan beliaulah yang menewaskan Portugis dan membuka pelabuhan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau Jakarta, tuan-tuan dan puan. Setelah jawatan Laksmana kosong dan jawatan ini diberikan kepada Hang Nadim di masa Portugis menyerang Melaka 1511 Masihi, beliaulah Laksmana Angkatan Laut Melaka. Jadi banyak ajaran-ajaran Hang Tuah dan Hang Jebat turun kepadanya.
Pada masa itu Melaka mempunyai 100,000 orang tentera dan ada 3,000 pucuk meriam. Sungguh hebat pada ketika itu. Kekalahan tentera Melaka ini bukan disebabkan kekuatan tentera Portugis, tetapi kerana adanya pembelot dalam kalangan orang Cina, tampil Muslim dan Jawa. Orang ini menjadi pedagang di Melaka dan kononnya tidak puas hati ke atas cukai yang dikenakan. Pada permulaan perang, Portugis hampir kalah. Tetapi ketua orang Jawa iaitu U Timur Raja menjadi pembelot dan memberitahu kelemahan dan peta kota Melaka. Kota Melaka bukan di Formosa sahaja. Kota Melaka didirikan oleh Tun Perak dari kawasan kota Formosa terus ke Limbongan, bawa ke Durian Daun, bawa ke Semabuk dan terus ke Bukit Senjuang dan terus ke Bandar Hilir. Kota Melaka asal menutupi satu bandar Melaka. Di dataran pahlawan dulunya laut. Masih ada lagi sisa-sisa kota Melaka di situ. Mesti diingat, Formosa ialah kota Portugis, bukan kota Melaka. Setelah Melaka kalah, Sultan dan pembesar Melayu lari ke Pagoh. Masih ada lagi tinggalan mereka di Pagoh, di Pagoh Segamat. Dari Pagoh mereka menyerang Portugis kembali. Tentera Portugis menghancurkan Pagoh dan Sultan Mahmud lari ke arah Seluyut dalam daerah Kota Tinggi. Serangan tetap dibuat ke Melaka diketuai oleh Tun Biajit dan Laksamana Hang Nadim. Semangat masih lagi kuat. Tun Biajit lari ke Pasai, kemudian ke Petani dan kemudian ke Pahang. Pada akhirnya Tun Biajit beliau menetap di suatu tempat di Pahang. Laksamana Hang Nadim pula mengikut Sultan ke Johor. Tun Guna bin Hang Tuah meninggal dunia semasa serangan Portugis di kota Bentayan, Pagoh. Di kota Bentayan, Pagoh. Laksamana Hang Nadim banyak berkhidmat dengan ramai Sultan Melaka dan Johor, seperti Sultan Mahmud I, Sultan Ahmad Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah II, iaitu Sultan Johor I, Sultan Alauddin Riayat Shah III. Beliau juga yang membina kota Bintan dan juga makam Tauhid di Kota Tinggi. Selepas mendirikan makam Tauhid, beliau hilang. Seperti ayahandanya, Hang Tuah. Di masa itu Sultan Johor ialah Sultan Abdul Jalil Ali Mughayat Shah. Bendaharanya ialah Tun Sri Lanang. Dikatakan juga makam Laksamana Hang Nadim ada di Pulau Besar, di samping makam bonda dan ayahandanya Hang Jebat. Dulu kawasan di sekeliling Keramat Tembayan Pecah memang ada makam lama, tapi sangat sayang tuan-tuan dan puan-puan, sekarang makam itu telah diratakan untuk membuat padang golf. 3 buku iaitu Sulalatus Salatin, Sejarah Kesultanan Johor dan Sejarah Melayu dan Bugis boleh dirujuk. Hang adalah pangkat yang diberi oleh Sultan Mansur Shah kepada Hang Tuah dan 7 orang lagi sahabatnya. 7 orang lagi sahabatnya diketuai oleh Tun Bijasura. Pangkat dan gelaran Hang ini diberikan sebelum kedatangan Puteri Hang Lipu. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa like, share dan subscribe Raja Trombok Official. Terima kasih. Bye-bye.